Salam sejahtera, nama saya Wong Chiong dan nombor metrik saya ialah 280938. Tujuan rakaman ini adalah untuk memperkenalkan dasar-dasar kerajaan. Hari ini, saya berharap untuk memberi pemahaman yang lebih jelas kepada penonton mengenai peranan dan tanggungjawab penting yang diikut oleh pemerintah demi memastikan senarai rancangan yang telah diperkenalkan dapat dikembangkan dan dilaksanakan. Sebelum kita mula menerangkan dasar yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita mesti memahami apa itu dasar. Dasar juga boleh disebut sebagai polisi. Ini merupakan panduan pentadbiran dan elemen yang sangat penting untuk memastikan kelancaran pemerintahan sesebuah negara. Dasar ini merangkumi semua peraturan dan arahan yang diatur dengan baik dan berfungsi sebagai platform untuk membantu negara tersebut mencapai matlamat pembangunan dan menjamin kejayaan pemimpin negara. Dasar adalah asas atau tapak yang kukuh untuk memastikan bahawa pembangunan sesebuah negara dapat dijalankan dengan berkesan dan tersusun. Oleh itu, sebuah negara tanpa dasar akan menyebabkan kesukaran dalam merancang dan meneruskan projek pembangunan. Dasar ekonomi baru diperkenalkan secara beransur-ansur dan bertujuan untuk mengurangkan dan membasmi kemiskinan dengan meningkatkan peluang pekerjaan serta pendapatan sosial tanpa mengira kaum. Di samping itu, dasar ini juga bertujuan untuk menyusun semula masyarakat agar dapat memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi dan menghilangkan identifikasi dengan bangsa ekonomi. Dasar ekonomi baru diperkenalkan kerana penjajahan Inggeris yang meninggalkan pelbagai kesan terhadap pendidikan, ekonomi, pentadbiran dan hubungan kaum di negara kita. Dari sudut ekonomi, Britain telah menerapkan kebijakan sistem pecah dan perintah. Dalam tempoh ini, penjajah Inggeris juga mendorong masuknya institusi, teknologi dan kepakaran dari negara-negara Eropah serta memperkenalkan buruh China dan India secara berskala besar di negara. Akibatnya, ketidakseimbangan ekonomi berlaku. Hal ini demikian kerana orang Melayu yang tinggal di kawasan luar bandar semakin terpinggir dan mundur berbanding dengan pendatang yang tinggal di kawasan bandar dan mengambil bahagian dalam sektor ekonomi moden. Setelah tanah Melayu merdeka dari pemerintahan Inggeris, pemerintah berusaha menyelesaikan pertikaian yang dihasilkan. Kerajaan berusaha melaksanakan dasar yang lebih tersusun untuk mengatasi pelbagai masalah sosio-ekonomi dan politik. Kesannya, kerajaan merancangkan untuk melaksanakan pembangunan 5 tahun dalam negara demi memajukan kemajuan negara walau bagaimanapun. Ini telah menunjukkan kelemahan etnik dan kemiskinan antara kaum dan ketidakseimbangan ekonomi. Tragedi 13 Mei 1969 menjadikan pemerintah menyadari bahawa hanya menumpukan pada ekonomi tidak dapat mengatasi kewujudan jurang ekonomi yang besar antara kaum. Dasar ekonomi baru memberi perhatian lebih kepada keadilan dalam susunan sosial dan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan perpaduan etnik. Kerajaan berharap dapat mengurangkan ketidakseimbangan status ekonomi antara orang Melayu dan orang bukan Melayu. Ini disebabkan oleh ketidaksamaan yang dialami oleh orang Melayu dan merupakan penyebab pertama konflik serius seperti tragedi 13 Mei 1969. Mereka terkonsentrasi pada sektor yang tidak maju seperti sektor pertanian dan bergolak seperti nelayan dan petani kedah. Keselamatan negara juga terancam kerana kemiskinan tertumpu hanya pada satu kaum. Dasar ekonomi baru telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi isu ketidakseimbangan kedudukan orang Melayu, seperti mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor demi mengurangkan pengangguran, membasmi kemiskinan seperti merapatkan jurang pendapatan antara kaum, serta mewujudkan persekitaran kerja yang mencerminkan komposisi etnik. Ketiganya, berusaha meningkatkan taraf hidup dan kualiti hidup melalui pendidikan, pelatihan, penjagaan kesihatan dan infrastruktur. Keempatnya, memajukan kemudahan semua golongan miskin di kawasan luar bandar dan bandar melalui kemahiran, tanah dan modal untuk meningkatkan produktiviti dan pendapatan. Akhirnya, mempercepat proses penyusunan semula masyarakat Malaysia untuk membetulkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Dalam 2 dekad yang lalu,
Strategi pembangunan yang dirumuskan oleh Dasar Ekonomi Baru telah berusaha untuk memberi manfaat kepada orang dari semua lapisan masyarakat. Telah dijumpai bahawa maklumat dasar ini adalah untuk mencapai perpaduan nasional berdasarkan program pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. Hai, seterusnya saya akan memperkenalkan dasar kerajaan yang dicadangkan oleh Parti Pakatan Harapan dan merupakan kesinambungan dari visi 2020. Ini merupakan wawasan kemakmuran bersama 2030, Shared Prosperity Vision 2030. Ia juga boleh dikenali sebagai WKB 2030 ataupun SPV 2030. Dasar tersebut telah dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 5 hari bulan Oktober 2019 dan merupakan arah dekat pembangunan ekonomi Malaysia hingga 2030. Langkah ini bertujuan untuk memberi taraf hidup yang layak kepada semua warga negara pada tahun 2030. WKB 2030 ditarifkan sebagai komitmen untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju serta meneruskan pembangunan lestari berdasarkan pengagihan ekonomi yang adil dan inklusif di semua lapisan masyarakat. Dasar ini akan terus mengukuhkan kestabilan politik, meningkatkan kemakmuran negara dan memastikan perpaduan rakyat. Marilah kita lihat daripada aspek objektif WKB 2030. Dasar ini telah menetapkan 3 objektif, iaitu pertamanya, menstruktur semula ekonomi ke arah yang lebih progresif dan berilmu serta bernilai tinggi dengan melibatkan masyarakat yang menyeluruh di semua peringkat. Selain itu, menangani ketidaksamaan, iaitu menangani jurang kekayaan dan jurang pendapatan masyarakat supaya rakyat yang ketinggalan dapat dibawa bersama dalam arus kemajuan negara selain meningkatkan keupayaan mereka pada masa yang sama. Akhir sekali, dasar ini berobjektif untuk membina negara. WKB 2030 bertujuan mewujudkan negara yang makmur, bersatu dan bermara seterusnya muncul sebagai paksi ekonomi Asia. Manakala, faktor-faktor pelaksanaan WKB 2030 adalah disebabkan ekonomi Malaysia belum digerakkan sepenuhnya untuk merealisasikan potensi sebenarnya. Ini bermaksud bahawa penggunaan sumber dan bakat perlu dioptimumkan untuk mencapai nilai tambang tinggi. Di samping itu, Malaysia masih banyak bergantung pada produk komoditi yang menghadapi risiko turun naik harga seperti tembakau. Selain itu, WKB 2030 juga berharap untuk menghapuskan jurang pendapatan pertengahan keluarga dan jurang pendapatan antara kumpulan etnik. Penyalahgunaan kuasa dan pemusnahan kepercayaan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu punca pelaksanaan dasar tersebut. Akhir sekali, WKB 2030 bertujuan untuk memastikan rakyat menikmati taraf hidup yang baik. Berdasarkan berita harian, Menteri dari Jabatan Perdana Menteri, Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Ridwan Yusof berkata bahawa pelancaran WKB 2030 memerlukan kerajaan untuk bekerja keras untuk menjayakan. Pada masa yang sama, kerajaan juga akan menambahbaikkan dasar-dasar yang telah diwujudkan demi menjamin kejayaan dasar tersebut. Beliau juga berpandangan bahawa dasar ini haruslah disebar secara luas supaya semua lapisan masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang dasar tersebut. Demi merealisasikan wawasan ini, Unit Penyampaian Kemakmuran Bersama (SEPADU) juga ditubuhkan pada awal tahun 2020 untuk memikul tanggungjawab menjayakan wawasan tersebut. Sudah terang lagi di Sulu, setiap dasar mempunyai tujuan dan objektif yang hampir sama, iaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, merapatkan jurang antara etnik dan mewujudkan perpaduan antara kaum. Pelaksanaan dasar yang dirumuskan dan dilaksanakan sesuai dengan nilai sosio-ekonomi dan politik negara dapat menjamin kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Hal ini demikian kerana dasar yang baik dapat menolong negara kita menyelesaikan pelbagai masalah yang disebabkan oleh pengaruh warisan penjajah. Akhirnya, dasar-dasar yang dirumuskan tidak hanya diperlukan oleh negara-negara maju, bahkan lebih penting bagi negara-negara membangun seperti Malaysia.
Sekian, terima kasih.